السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penabir bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ke-29 hingga 35 daripada surah Taha ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Sadaqallahul azim. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak menyucikanmu dan banyak mengingatimu. Sungguhnya engkau adalah yang maha melihat. Engkau lah yang maha melihat kami. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, setelah mohon berbagai perkara berkaitan dengan kesempurnaan di peribadinya, mohon kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran dalam bicara. Kini Nabi Musa mohon pula pengukuhan melalui kekeluargaan. Jadi Nabi Agung ini melanjutkan permohonannya dengan berkata, jadikanlah untukku secara khusus seorang pembantu di keluargaku, supaya dapat meringankan sebahagian beban yang kau berikan kepada kami. Jadi pembantu yang kau harapkanlah Harun, ya Allah ya Tuhanku, saudaraku, teguhkanlah aku dengannya, iaitu dengan mengangkatnya sebagai pembantu kekuatanku dalam menghadapi urusan yang berat ini. Jadikanlah dia pembantu dalam urusanku, selalu menyertaiku dalam penyampaian risalahmu. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, doa ini doa yang Allah SWT ajar kita. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ni sebelum yang telah kita uraikan lalu. Jadi Nabi Musa ni telah mohon kepada Allah SWT supaya diberi kelancaran. Ini adalah satu ucapan yang baik kita lakukan pada permulaan ucapan, untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan idea agar lancar, agar apa yang kita sampaikan tu mudah difahami. Cakap berjela-jela orang tidak faham. Lebih baik kita cakap benda yang ringkas, manusia dapat amalkan. Tuan-tuan, khairul kalam qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit penggunaan perkataannya tapi memadai untuk kita memahami apa yang terdapat di sebaliknya. Begitu. Walaupun gagapnya Nabi Musa ni bukanlah gagap yang amat sangat sampai gagal nak menarik golongan yang hendak menyeru, hendak diseru ke jalan Allah SWT itu. Ini adalah pandangan Imam Mahmud Al-Alusi dan tafsir Ruhul Ma'ani. Tuan-tuan boleh beramal dengan doa-doa daripada Al-Quran Karim dengan panduan yang telah saya tuliskan dalam buku bertajuk 101 Doa Para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Dalam buku 101 Doa Para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran ni, saya sertakan, jelaskan pandangan mufassirin terhadap sesuatu ayat ataupun doa dalam Al-Quran. Terdapat doa-doa yang merupakan doa ke atas, doa ala. Ini tidak sesuai kita gunakan, tuan-tuan, kerana doa tersebut merujuk kepada kehancuran. Banyak daripada doa Al-Quran memang doa Allah sarankan untuk kita amalkan, tak dinafikan. Ini adalah seperti disebut para ulama tafsir. Saya tafsirkan doa-doa tersebut dalam buku 101 Doa Para Nabi dan Rasul, khasiat dan kaifiat beramal dengannya. Jadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa kini mencakupi bukan saja untuk diri baginda tetapi juga untuk keluarga. Kita telah jelaskan kuliah terdahulu, sungguhnya kenabian adalah satu pangkat yang Allah berikan, bukan boleh dirunding, bukan boleh dimohon. Ialah ketetapan Allah. Tapi bagaimana kehendak yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa ni, kecenderungannya untuk melakukan taat, dia melihat tak ada yang layak untuk membantunya melainkan Nabi Harun yang lebih memahami tentang dirinya, adik-beradiknya sendiri.
Kai nusabbihaka katsira. Setelah mengajukan berbagai bentuk permohonan itu, Nabi Musa menjelaskan tujuan akhir dari permohonan ini semua kupohon kepadamu ya Allah, supaya kai nusabbihaka katsira, supaya kami dapat menyucikanmu tanpa henti. Dalam kitab kita tafsir, contohnya kitab Zadul Masir oleh Imam Ibnul Jauzi menjelaskan kai nusabbihaka ni, perkataan yang Allah gunakan di sini, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira, supaya kami banyak menyucikanmu, banyak mengingatimu, sungguhnya engkau adalah yang maha melihat kami. Para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi menjelaskan bahawa maksud kai nusabbihaka ni maknanya nusalli laka, kami bersembahyang kepadamu, salat kepadamu, wa nadhkuraka katsira, dan mengingatimu ya Allah, memujimu dengan segala nikmat yang kau berikan. Innaka kunta bina basira, sungguhnya kau maha memerhatikan apa yang kami lakukan, engkau maha mengetahui. Basiran maksud ke sini aliman, idh khassastana bihadhihi ni'am, kerana engkau telah pun anugerahkan kami nikmat ini, engkau maha melihat apa yang telah engkau jadikan, apa yang telah engkau tetapkan, segalanya bawa di bawah pemantauanmu ya Allah. Jadi tasbih dan zikir yang dimaksudkan oleh ayat ni agaknya bukanlah maksud terbatas kepada tasbih dan zikir dalam bentuk perseorangan ataupun bersama. Tidak juga dalam bentuk dirahsiakan, tapi kerana keduanya adalah kaitan menyebut dan menyucikan Allah SWT di hadapan sasaran dakwah mereka, iaitulah di hadapan Fir'aun dan juga Bani Israel. Nabi Musa AS dengan permohonan tersebut bagaikan berkata, dengan kehadiran Harun menjadi pembantuku dalam dakwah, maka semakin banyak dan sering kami dapat menyebutmu ya Allah di hadapan khalayak ramai, dan semakin terkikis segala salah faham dan kekeliruan masyarakat tentang tauhid kepadamu ya Allah, tauhid kepada sifatmu dan perbuatanmu, dan semakin jelaslah anugerah-anugerahmu. Kerana ketika itu bukan aku sendiri yang menjelaskannya, tapi Harun pun akan turut bersama dalam usaha dakwah yang kami kerjakan ini, dalam kerja misi dakwah yang kau wajibkan ke atas kami ini. Jadi pengulangan perkataan katsira ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni satu bentuk pengulangan yang telah kita pelajari pada kuliah yang terdahulu. Mengapa ada pengulangan dalam Al-Quran? Kata Zamakhsyari dan kebanyakan para ulama di usul balaghiyat menjelaskan itulah cara untuk isbat, untuk takrir, untuk menguatkan. Jadi tasbih, kai nusabbihaka tasbih, kai wa nadhkuraka zikrullah, bertujuan untuk menegaskan bahawa masing-masing sama ada tasbih ataupun zikir itu dilakukan dengan banyak, bukan gabungan keduanya menjadikannya banyak. Jadi tasbih banyak, zikir pun banyak. Innaka kunta bina basira, maksudnya sebagai satu, mungkin sebagai satu alasan atau bukti kewajaran permohonan mereka ni. Jadi mungkin kemungkinan maksud yang dikenali sini, innaka kunta bina basira, engkau lah yang lebih mengetahui keadaan kami ya Allah, maka dengan sebab itu lantiklah Harun ni menguat dan kami. Dengan cara itu engkau lebih mengetahui kami, dengan adanya dia dapat membantuku ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian perkataan bina, innaka kunta bina basira, bina dalam arti kata keluarga kami, sehingga ayat ini bagaikan menyatakan tuan-tuan, engkau mengetahui bahawa keluarga kami adalah keluarga yang selalu bertasbih, maka jika engkau mengangkat Harun sebagai pembantuku, maka kami akan banyak lagi bertasbih, bersyukur padamu ya Allah. Jadi ini merujuk kepada keluarga, kata setengah para ulama tafsir, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira, segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami ni Allah, membantu kami untuk semakin taat kepadamu. Kemudian datang yang berikutnya tuan-tuan, qala kad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yami falyulqihi al yamu bis sahil ya'khudhuhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lahu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Allah berfirman, sungguhnya telah diperkenankan permohonanmu wahai Musa, dan sungguhnya kami telah menganugerahkan nikmat kepadamu pada kali yang lain, iaitu ketika kami mewahyukan kepada ibumu satu yang diwahyukan, letakkanlah ia dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke dalam sungai, hendaklah sungai itu membawanya ke pantai, maka ia diambil oleh musuhku dan musuhnya, dan aku telah mencampakkan kepadamu rasa kasih dariku, dan supaya engkau diasuh di bawah penguasaanku. Jadi Allah menyambut permohonan Musa yang ikhlas ini. Allah yang maha berkuasa memperkenankan doa tersebut dengan peringatannya, qala kad utita su'laka ya Musa.
Ini sebahagian daripada kurniaan kami kepadamu. Dan sungguhnya sebelum ini, wahai Musa, kami yang Maha Kuasa telah menganugerahkan nikmat kepadamu yang bagai-bagai, wahai Musa, banyak kali, walaupun tanpa engkau minta. Sehingga kini kami lebih wajar menganugerahkanmu, kerana dahulu pun kami telah memberi kepadamu tanpa engkau mohon, iaitu nikmat yang kami anugerahkan kepadamu ketika kami telah pun mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, iaitu engkau selamat dari rencana perancangan jahat Fir'aun. Dalam kita tafsir menceritakan bahawa Fir'aun ini bermimpi dahulu, bermimpi bahawasanya akan ada di kalangan Bani Israel, ditakwilkan oleh ahli sihir pada zaman itu yang dia bergantung dengannya, nanti akan ada seorang daripada rakyat di kalangan Bani Israel ini akan merobohkan kerajaannya. Jadi ahli-ahli tenung pada zaman itu menyatakan takbir dari mimpi Fir'aun ini, hendaklah ambil tindakan kepada mana-mana bayi lelaki Bani Israel, kerana kelak kalau tak diambil tindakan, anak lelaki itu membesar jadi orang lelaki, dia kuat, dia akan robohkan, dia akan jatuhkan kerajaanmu yang kuat pada hari ini, wahai Fir'aun. Fir'aun ni dia tahu dia akan mati, tapi sengaja dia buat benda dajal, kejahatan, seolah-olah dia akan menongkat dunia sampai bila-bila. Tak sedar diri, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Timbul rasa ngeri dalam diri Fir'aun, kerana Fir'aun dan orang-orang besarnya telah pun merasakan selama ni mereka boleh melakukan apa sahaja aniaya kepada rakyat. Tiba-tiba akan datang seorang akan merosakkan segala cita-citanya itu. Tuan-tuan jangan lupa, dulu Bani Israel telah berkembang biak di negeri Mesir ini sejak berpindahnya Nabi Yaqub atas permintaan puteranya yang bernama Nabi Yusuf, kerana Nabi Yusuf ni menjadi menteri besar kerajaan Mesir. Tapi sejak kematian Nabi Yusuf, maka Bani Israel ini kembali menjadi hina, diperbudakkan, dipermainkan, dihina, dipandang sebagai manusia kelas kedua, tak patut duduk bersama dengan qibti. Maka takbir mimpi yang disampaikan oleh, yang tafsirkan oleh ahli tenung pada waktu itu sangatlah mencemaskan Fir'aun, sehingga lagi sekali dia telah mengambil keputusan untuk membunuh anak-anak lelaki yang lahir pada tahun itu di kalangan Bani Israel. Diperiksalah setiap rumah, tuan-tuan, diselidiklah perempuan-perempuan yang mengandung, dibunuh anak-anak yang lahir jika anak itu lelaki, tapi kalau perempuan tidak dibunuh, dengan harapan hendak memusnahkan keturunan Bani Israel. Ambil yang perempuan jadi gundik, jadi hamba. Jadi kalau yang perempuan ni menjadi hamba, kahwin dengan orang Kipti, tambah lagi kumpulan keturunan orang Kipti. Pada tahun Musa dilahirkan, dan Musa AS anak lelaki ni ibunya cemas kalau kelahiran diketahui oleh tukang-tukang periksa, askar-askar SB yang Fir'aun hantar ni, tuan-tuan. Jadi sangatlah cemas dalam hati Nabi Musa jika giliran pemeriksaan itu kena ke rumahnya. Sudah pasti anak yang menjadi buah hati, yang ditunggu-tunggu kelahirannya, akan dibunuh di depannya sendiri. Dalam keadaan cemas itulah ibu Nabi Musa mendapat ilham daripada Allah SWT supaya dicampakkan Nabi Musa ni ke dalam peti, lalu masukkan, hanyutkan ke dalam sungai. Sungai ni maksudkannya sungai Nil lah, tuan-tuan, yang mengalir sejak beribu tahun. Jadi tepi sungai ni yang telah mengalir beribu tahun ni, daripada zaman dulu sampai sekarang, melalui zaman Fir'aun dan berbagai raja-raja yang pernah ada di situ, sampai kekuasaan bangsa Yunani di zaman Iskandar, Zulkarnain, sampai kepada kekuasaan Cleopatra, sampai pula pada kekuasaan bangsa Rom, kemudian bergilir pula kepada kekuasaan bangsa Arab di bawah Amr bin Al-As pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Namun kedua belah tepi sungai Nil ini telah menjadi medan kebudayaan, tuan-tuan. Di sinilah didirikan gedung-gedung yang indah. Di pinggir sungai itulah Fir'aun Mesir membangunkan istana-istana dan mahligai yang berbagai rupa dan bentuk. Tentu ada peluang, tuan-tuan bolehlah pergi ke Mesir, lihat kesan-kesan tersebut. Pada waktu kemegahan Fir'aun ni membuat keputusan untuk membunuh anak lelaki, keputusan gila dia ini, lahir pula Nabi Musa. Dan kerana bahaya yang mengancam nyawa anak itu, maka ibu Nabi Musa telah pun cemas. Allah ilhamkan kepadanya untuk mencampakkan ke dalam sungai Nil. Ada pandangan para ulama yang mengatakan bahawa nampaknya ibu Nabi Musa ni juga mendapat wahyu, maknanya dia seorang Nabi. Kebanyakan ulama, majoriti para ulama mengatakan tidak, kerana dalam firman Allah SWT di beberapa tempat dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tak ada seorang pun kami utuskan sebelummu melainkan lelaki, wahai Muhammad. Maknanya lelaki saja menjadi Nabi.
perkataan wahyu yang digunakan oleh Allah SWT di sini kadang-kadang bawa makna ilham, kerana Allah turut menggunakan surah An-Nahl, surah lebah, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min asy-syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka ila an-nahli, Allah mewahyukan kepada sang lebah. Wahyu yang dimaksudkan sini adalah ilham, bukannya dengan makna wahyu yang diberikan kepada seseorang nabi atau rasul. Inilah pandangan muktamad yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Maknanya ibu Nabi Musa bukannya nabi, dan ibu Nabi Isa iaitu Maryam juga bukannya nabi. Mereka merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan huraikan lanjut dalam kuliah akan datang dari sudut terminologi ini. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita, mudah-mudahan Allah beri kepada kita ilmu. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.